Baiklah, tepat jam 8.30 malam waktu Malaysia tanggal 30 Ogos 2021, kita berada di malam ambang Hari Kemerdekaan Tanah Air kita tercinta yang ke-64 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua audiens kita yang hadir pada malam ini. Terima kasih dan selamat datang ke webinar sempena kempen sedia payung kewangan PIDM. Baik, untuk makluman tuan-tuan, kempen sedia payung kewangan ini adalah anjuran Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dengan kerjasama iMoney. Dan tujuan kempen ini dianjurkan antaranya adalah untuk mendidik tingkah laku pengurusan kewangan yang baik seperti tabiat menyimpan, memperuntukkan dana kecemasan dan membina daya tahan kewangan. Dan ini adalah antara persiapan asas untuk membantu rakyat Malaysia yang mengikuti kempen ini menghadapi pelbagai kesukaran kewangan di suatu masa kelak. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita juga menyampaikan mesej-mesej mengenai pengurusan kewangan yang bijak ini dengan cara yang menghiburkan kepada audiens melalui media sosial. Baiklah, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Rizwan Abdul Rahim, pengurus kanan dari bahagian komunikasi dan hal ehwal awam PIDM. Dan pada malam ini kita ada tetamu undangan istimewa yang kami datangkan khas dari Espanya. Dan beliau akan bersama kita selama lebih kurang setengah jam. So allow me to introduce to you selebriti jemputan kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan the invincible Dr. Su Wincy. Hai semua, ¿cómo está? Oh, ¿cómo está? Okey. Apa khabar? Ni hao ma? Ni hao ma, khabar baik kepada semua. Terima kasih atas jemputan ini dan terima kasih kepada PIDM dan saya tahu malam ini full house sebenarnya. Jadi audiens hari ini terima kasih kepada semua dan jikalau ada apa-apa soalan, please chat group ada, Facebook live pun ada, sila tanya saja, okey? Hari ini kita akan berjawab secara terus terang. Betul terang ya. Okey. Apa-apa pun selamat datang Dr. Su Wincy ke webinar kempen sedia payung kewangan PIDM ni. Ribuan terima kasih kepada Dr. Su kerana sudi menjadi tetamu istimewa kita pada kali ini. Dan untuk makluman semua, Dr. Su sekarang ni sedang bersiaran live dari Sepanyol. Kita pun nak tahulah apa yang Dr. Su buat kat Sepanyol tu kan. Ya. Sebenarnya saya kat sini dah 4-5 tahun. So saya pun sebab saya datang sini pun reinvent my art dan semua dan sekarang sedang buat practical untuk my second PhD sebenarnya. Jadi semua kena belajar, kerja kat sini juga. Belajar dan kerja. Okeylah. So Dr. Su nampak Dr. Su pun dah bersedia berceria sangat malam ini. Berseri-seri kan. Dr. Su, malam ni kan kita orang kata nak berborak-borak santai lah. Dan kehadiran Dr. Su pada malam ini ialah berkongsi sedikit pengalaman Dr. Su dengan audiens kita yang ada pada malam ini tentang perjalanan Dr. Su Wincy mengatasi cabaran dan mengejar keimpian. Okay? So basically we will be chatting about how you overcome challenges and continues to be resilient in your pursuit to success. Okay. Baik Dr. Su, sebelum kita teruskan dengan segmen kita ada pengumuman yang nak kena buat. Saya akan buat pengumuman yang pertama, kemudian the second pengumuman tu Dr. Su je pula yang akan buat. Boleh ya? Boleh. Baik tuan-tuan, saya nak maklumkan yang webinar ini adalah secara live dan sedang dipancarkan di social media Facebook PIDM dan ulang siarnya juga mungkin akan diuploadkan ke channel YouTube PIDM. Dan yang keduanya saya nak maklumkan bahawa kami juga membuka ruang chat sepanjang sesi webinar ini untuk anda hantarkan pertanyaan yang boleh ditujukan kepada Dr. Su mahupun PIDM. So meaning that if you provide this question to Dr. Su kena jawab. Kalau ada untuk PIDM, saya lah yang jawab kan. So you can send your question in English, no problem. And also if you are lucky, jika anda bertuah, pihak penganjur akan memilih 5 pemenang bertuah berdasarkan soalan yang telah diberikan. Dan juga hanya satu pemenang yang layak untuk menerima satu ganjaran. Ya. Okey, itu pengumuman saya. Sekarang ni Dr. Su punya giliran untuk buat pengumuman daripada Dr. Su. Silakan. Ya, daripada saya kepada anda semua, yang paling penting sekarang sila letakkan semua Instagram secara kita cakap public
secara umum supaya malam ini anda siapa yang paling kreatif yang tangkap gambar screenshot tentang webinar dan dengan anda semua saya akan memilih seorang pemenang yang utama dan kena hashtag ya sedia payung kewangan dan saya akan semua pilih daripada Instagram dan pemenang utama akan menangi hadiah Xiaomi AirPods yang bernilai RM150. Jadi malam ini kita bersantai-santai dan juga anda, kreativiti anda ya, siapa yang paling kreatif nanti saya akan scrollkan Instagram saya. Saya dah siapkan semua, jadi kita akan semua akan memilih lah. Saya akan memilih seorang pemenang yang utama untuk hashtag dan juga gambar-gambar yang kreatif daripada webinar ini. Okey, itu dia. Wah, untunglah kan. Dengan kreativiti masing-masing menggambarkan Dr. Su, kemudian just hashtag sedia payung kewangan dan berpeluang memenangi hadiah Dr. Su belanja malam ni Xiaomi AirPod. Baiklah, okey. I think kita pun tak sabar nak dengar cerita daripada Dr. Su. Kita tak nak berlengah masa lagi. Saya nak kembali kepada Dr. Su lah. Baik, Dr. Su ni kan seorang penyelidik akademik, seorang produser, penyanyi, Ratu Cantik Malaysia, kemudian memiliki 4 ijazah dan 1 PhD. And another PhD is on the way kan? So penat kan? Penat. Then I'm looking at this list in 2016, you break Malaysian Book of Records as the first Miss World Malaysia to receive a PhD, and again in 2019, Malaysian Book of Record for most number of academic degrees obtained by a beauty queen, in the same time most number of academic degrees obtained by a recording artist. So banyaknya yang you menang anugerah, and there were more achievement Dr. Su. Berbagai bidang pula tu. I rasa this is like a macam jack of all trade lah Dr. Su kan. Jadi okey, itulah dia. Kalau kita nak mulakan untuk bahagian yang pertama ni Dr. Su, kita nak Dr. Su bagikan perkongsian tentang cabaran dalam kehidupan Dr. Su. Jadi saya nak buka ruang ni kepada Dr. Su. Saya nak mulakan dengan bertanya Dr. Su. Sebenarnya kan, sebenarnya semangat Dr. Su ni nak berjaya ni bermula sejak bila tu agak-agak? Secara jujur, hasrat saya nak jadi seorang muzik ataupun artis semua bermula sejak 16 tahun lagi. Tapi sampai hari ini saya masih lagi belajar sebab saya bukan dilahirkan cerdik dan saya sentiasa cakap I'm not given like all this talent, jadi saya sentiasa kena bertungkus lumus. Jadi banyak orang yang mungkin ingat saya daripada keluarga yang rich ke atau apa ke, saya nak cakap pun sebenarnya dalam industri kita tak kira anda daripada keluarga apa, bilang seni anda kena turun padang dan semua kita kena dinilaikan daripada segi usaha dan juga daripada segi sekarang kat luar negara pun setiap kali peperiksaan itu amatlah kita cakap penting sebab kat luar negara memang berlainan dan bagi saya bermula daripada kecil sampai hari ini saya masih lagi saya sentiasa cakap I won't let go my dream sebab my real dreams is always say that masa kecil saya sentiasa cakap I want to get my Grammy. So like everyone laugh at my dream since young. So kenapa saya buat banyak benda pun I am just prepping myself for a bigger challenge. I rasa itu Dr. Su sebenarnya law of attraction tau. You dah vision kan ke hadapan, and that's why you try your best, always try your best. I try my best. Yeah, I try my best. So meaning that you always upskilling yourself, right? Yes, itu yang I always tell myself setiap tahun saya ada KPI sendiri. Tak ada orang suruh saya buat KPI, but saya sentiasa daripada kecil sampai sekarang ataupun daripada zaman saya masuk ke syarikat apa-apa pun banyak yang KPI ini we set for ourselves. Jadi setiap tahun saya sentiasa ada target yang saya tersendiri, tak kira dalam popularity ke, dalam skill, dalam talent, dalam management skill, semua saya pasti saya akan pergi belajar. Dan bagaimana pula nanti macam okeylah Dr. Su kata tadi asalnya memang orang kata not begitu, saya nampak okey je lah, saya nampak Dr. Su memang dah ada in yourself, tapi you kata you belajar daripada kecil. So once you dah become popular, I'm sure ada kegagalan banyak. Dr. Su menghadapi ya. Banyak. Saya pernah juga hampir memang sampai ke Sepanyol pun, satu Euro pun saya bermula daripada bawah. Kat luar
kat negara pun pernah kalah banyak kali, tapi kita bangkit lagi, pergi lagi, sebab dunia ini kita tahu bahawa it's about the challenge. PhD saya yang pertama juga 6 tahun. Saya fail dah tahu berapa kali dah, sampai I almost gave up. Hanya my supervisor told me one thing, Wincy, you nak siapkan fail or whatever, you sampai habis saja. So itu daripada pesanan daripada banyak tokoh ataupun banyak guru-guru yang bagi saya banyak advice semua ini. Sebab we know that banyak orang yang boleh jadi winner, tapi bolehkah anda berpanjangan ataupun bolehkah anda bangkit daripada kekalahan, terutamanya dalam zaman COVID ini. I always say that it's easy to achieve sometimes sebab sekarang digital, tapi sustain itu yang paling susah. Bagi saya pun setiap tahun ada beauty queen yang baru. Setiap tahun setiap hari saya sentiasa cakap kita boleh eliminated. So dia macam reality show dalam dunia yang sebenar. Betul tu menang the first beauty queen tu. What was your age masa tu? Masa itu 23 tahun. Sebenarnya saya dah kalah 20 pageant, baru saya menang 6 tahun. Tapi jadi tak pernah mengalah ya? Sampai orang ketawa saya. Dia cakap kan anda belum kalah habis ya. Saya dalam hati saya nak belajar saja. Dalam hati saya pun saya sentiasa cakap kekalahan ataupun kemenangan asalkan usaha itu ada. Saya tak nak menang jikalau saya tak berusaha. Jadi bagi saya sentiasa ada satu niat bahawa saya kena sentiasa belajar dan juga sentiasa menimba ilmu. Itu yang my main goal. Tak kira apa-apa pun. So bolehlah saya kata that is how Dr. Su mengekalkan tahap motivasi walaupun diuji dengan berbagai-bagai cabaran tekal. Pelbagai. Ya. Kat luar dia macam laut. Tak kira anda berjaya kat luar negara, anda kat sini, kat luar, sentiasa kita kena turun daripada bawah. Jadi satu demi satu saya pergi challenge my limitasi. Your limitation, yes. Okey, itu dia kata Dr. Su nak tambah-tambah apa lagi tak? Kalau tidak, saya rasa saya just nak pick tadi yang Dr. Su mention kan, kekalahan dan kemenangan tu tidak penting. Yang penting ialah asal ada usaha untuk berjaya. Okey, baik, itu jawapan-jawapan dan perkongsian dari Dr. Su tentang semangat beliau untuk berjaya dan cabaran-cabaran yang beliau lalui. Very interesting stories. Baiklah, kepada those yang baru join webinar ini, saya nak ulang sekali. Webinar ini sebenarnya kempen sedia payung kewangan PIDM dan dialah yang pertama sebenarnya kempen ini dan dianjurkan oleh Perpadanan Insurans Deposit Malaysia dengan kerjasama iMoney. Dan sekarang ni kita sedang chatting dengan Dr. Invincible, Dr. Su Wincy. Dr. Su Wincy baru bercerita tentang cabaran beliau menghadapi kehidupan dia. Dan sekarang ni Dr. Su, I think in the next segment ni, saya nak beralih pula and I want to move on to perkongsian yang kedua, di mana kalau bolehlah Dr. Su share dengan kami semua tentang bagaimana Dr. Su mengatasi ujian dan cabaran keuangan pula. Ya, saya nampak chat group banyak orang yang tanya sebab inilah masalah, terutamanya masalah sekarang juga banyak yang kita nak pergi buat kerja ataupun nak advance overseas ke, banyak yang perlukan kewangan semua ini. Bagi saya, sebab saya daripada industri seni, saya dah tahu bahawa konsep kita punya memang tak berkekalan. Jadi setiap kali saya ada beberapa tabung lah, okey. Jikalau 100%, okey, saya akan 50% saya letak bank dulu. Itu bagi saya untuk my saving. 50 lagi saya 10% I buy insurance, 20% I invest in my talent fund and another 10% for my own personal usage dan satu lagi bagi saya my study fund. So saya ada beberapa savings supaya apa-apa berlaku saya boleh ambil daripada beberapa tabung yang berlainan, tapi memang saya memang start daripada sangat awal. Even before I start my industry, saya dah tengok banyak sebenarnya sebab dah tahu dah semua ini macam dia akan naik turun kan. Jadi semua ini sebenarnya adalah satu yang I stand by dan bila saya sampai ke Sepanyol pun masa itu pun saya masih ingat walaupun tabung semua ini masa itu ada transaction problem, so saya kenalah cari kerja kat Spain dan itu hasil daripada tabung pelajaran saya sebab saya ambil CV saya pergi dapatkan kerja dalam 1 bulan, saya dapatkan part-time job. So
Sebenarnya pun kat luar negara bukan saja dinilaikan daripada kewangan, sebab banyak lagi kita kena we have to act it out. Saya sentiasa cakap kita belajar, tapi jikalau kita tak turun padang, tak pergi testing, apa lagi? Bukan saja di atas kertas, di samping hanya atas kertas ataupun sijil saja. Jadi banyak benda sebenarnya kewangan ini juga sampai hari ini. Apa yang saya apa kita cakap saya dapat daripada keuntungan, saya cakap mesti satu saving dulu, saya tak kira. Dan bagi saya sebenarnya sampai hari ini saya kekalkan one week my perbelanjaran kat Sepanyol hanya about like 10 euro, 5 euro, 50 ringgit. RM50 saja. So sebagai seorang student lah kan, kalau dulu masa saya student kan, kita ni waiting for parents kita hantar duit kan, tapi macam Dr. Su sendiri belajar sendiri, kena buat kerja part time untuk menampung pelajaran dan sebagainya. Saya pergi buat kru dengan lelaki. So sebab saya pun nak belajar, so bagi saya pun zaman sekarang mana ada ibu bapa, bagi kita kena berdikari dah. So saya pun faham bahawa Malaysia semua pun susah semua, jadi saya pun start my own journey kat overseas myself. Jadi kat luar negara pun jikalau anda nak keluarkan wang pun susah sebenarnya, ada limitasi dia. Jadi anda sentiasa kena tahu bahawa kat luar negara policy semua dah berlainan, dan walaupun saya startkan from Malaysia pun saya masih ingat saya pun start daripada RM50 saja dalam saku saja. Saya masih ingat waktu saya dapat Miss Malaysia 1 tahun, tak ada job, langsung tak ada job. Saya hanya setiap kali saya berjimat, lepas itu saya teruskan impian saya, lepas ada job dan ada rolling, dan di situlah saya set up my own company semua benda. Tapi pun saya ambil masa kira-kira 10 tahun untuk stabilkan. Saya tak suka stabilkan. There's no such thing as skim cepat kaya. No. Betul. No. Betul. Skim cepat kaya itu penting tu Dr. sebut tu. And then saya pernah terbaca lah somewhere kan, Dr. Su kata you at one time when you belajar dekat Spain yang earlier tu, you left with what? One euro? €1 masa itu. Sebab masa itu saya tak tahu bahawa bila saya sampai ke Sepanyol, saya tak boleh terbang keluar until my visa is settled. So masa itu 3-4 bulan tak dapat balik untuk dapatkan wang ataupun kerja. Saya masa itu saya kenalah ambil langkah yang sangat drastik. Jadi I have to stay here. If I go out, I'm going to lose my visa. Dan saya push away a lot of shooting job back home untuk get my producer certificate. So sebab saya dah tunggu 10 tahun untuk masuk ke music school yang saya impikan. Jadi masa itu banyak orang yang cakap saya gila, dan ada pula ibu bapa saya halau saya daripada rumah. So masa itu saya pun tak nak saya cakap saya tak nak pergi I don't want to disturb the old people. So saya pergi cara saya sendiri. So saya sediakan seberapa banyak, tapi sampai sini adalah benda yang berlaku semua ini, jadi saya kena survive myself. So di situlah saya dapatkan semua benda-benda daripada kerja kat sini semua, dan disebabkan semua yang saya berjimat-jimat dalam 1 bulan itu yang saya makan tepung. Saya puasa juga masa itu. Puasa ni bukan intermittent fasting kan, ni puasa betul-betul. Puasa betul, dan masa itu saya masih ingat. Saya tengok Instagram, saya nampak orang makan besar, saya makan tepung, saya cuba bayangkan tepung itu adalah makanan macam nasi lemak ke daripada. Saya betul masa itu saya cakap kenapa saya datang sini, saya restart from low, dan benda-benda semua ini pun sebenarnya satu cabaran untuk saya, tapi dalam beberapa bulan itu saya memanglah bagi tempoh saya sendiri untuk mencabarkan diri sendiri, dan lepas itu dapatkan scholarship dan semua settle sampai hari ini, dan Malaysia pun revive dah semua benda. Okay, that's good. Itulah saya pun tak boleh imagine lah. Kalau dengan €1 is like RM4.90 kan. Kalau saya mungkin try mi segera lah, tapi Dr. Su sampai makan tepung, I couldn't imagine that. Tepung, sebab tepung 40 sen. So saya beli 2 paket tepung, saya masih lagi ingat. 20 sen, and then
tepung dengan air, saya pergi uli dan makan saja. Tu dia kan, kita ni nampak macam Dr. Su ni macam nampak macam everything okay, tapi sebenarnya Dr. Su mengharungi berbagai-bagai cabaran ya. Tadi cabaran kehidupan, je you talking about cabaran kewangan pun you dah lalui dalam usia Dah yang lalui. muda. Ya. Baiklah, saya rasa perkongsian yang sangat bagus di segmen yang kedua ni, tapi I think kita will have to move to the next segment. Boleh. Tapi saya rasa kita punya audience tu masih lagi nak dengar Dr. Su berceloteh. In fact, saya kagum Dr. Su berceloteh dan bersembang dalam bahasa Melayu. I wonder you start off dulu sekolah macam mana berkawan dengan bangsa Melayu, dan that's why you boleh speak bahasa Melayu begitu fluently ya. Baik Dr. Su. Okay, let's move to the third section. Boleh. In the segmen ketiga ni, saya nak minta lah pula perkongsian peribadi Dr. Su dengan something that related to the campaign PIDM ni. You know that kita punya campaign PIDM ni banyak menekankan tentang saving, the importance of savings, ada insurance, kena ada insurance, dana kecemasan. So sebagai seorang artis, sebagai seorang selebriti, sebagai seorang usahawan, you are different than me because I ni makan gaji. Cukup bulan I dapat gaji kan. But you are different. So apa yang agak-agaknya Dr. Su nak kongsikan tentang kepentingan savings dan insurans dan sebagainya? Bagi saya, I think sekarang banyak fans pun yang mungkin buat gig job lah, yang mungkin yang lost the job and stuff. Sebenarnya bagi industri kita banyak yang kita tak ada the scheme of makan gaji sebenarnya, sebab kita project basis. Dan bagi saya daripada dulu sampai sekarang, sampai hari ini kat luar negara, jikalau nak dapatkan visa, insurance yang paling penting saya kena beli dulu. Sebab itu jikalau apa-apa berlaku, itu yang kita cakap insured yang paling murah, yang kita boleh berpanjangan. Dan lepas itu semua benda saya, setiap tahun saya ada satu budget yang tersendiri agar minimum budget saya boleh buat produksi yang tertentu ataupun maksimum saya boleh buat bagaimana. Jadi saya tahu bahawa banyak orang pun, I think sekarang ekonomi pun sekarang tentang sedang berubah semua. Jadi semua ini kat luar negara pun, jikalau anda seorang otomo, so you have to apply your insurance dan anda kena apply satu freelance punya visa dan anda kena juga lengkapkan dengan peperiksaan semua sertifikat. So semua ini sebenarnya kita ikut policy dia sebagai satu, we say that is a safeguard, kita cakap. So bagi saya sama. Saya tahu bahawa I have to sell my talent dan saya kena jualkan produksi saya untuk music ke or my show ke. Jadi semua benda ini I back with my saving dan juga insurance. Itu yang paling minimum. Sebab saya sentiasa cakap, tak kira anda daripada mana-mana, itu yang paling penting untuk anda get that certified first. Sebab sini jikalau anda tak ada insurance, memang reject. Sebab memang sini saya dah lalui dah. Saya dulu pun sampai hari ini, sekarang saya kat Malaysia pun saya masih bayar untuk ibu bapa saya untuk insurance masing-masing. Sebab saya cakap, jikalau saya tak ada kat Malaysia, itu insurance boleh apa menjaga mereka dulu. Sebab bagi saya sentiasa I almost ingat saya masuk ke China production ke semua akan belikan insurance untuk saya on set also. So banyak insurance dan policy yang kita cakap the best investment untuk kita sendiri. Yang lepas itu saya memang akan invest dalam my own self growth. Sebab sekarang banyak yang mungkin akan invest dalam benda-benda material saja, tapi sekarang kita cakap zaman industry 4.0. Kat luar negara pun sebenarnya banyak gig economy is coming up. Jadi benda-benda kita kena cakap, we have to take care of the health, we have to take care ourselves first. Sebab kita adalah asset untuk ekonomi kita yang tersendiri. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, of course, you have to upskilling. Kat sini setiap tahun you kena upskill yourself dan juga bila benda keluar agar ada benda yang fresh. Dan juga kita kena tahu bahawa sekarang you tengok banyak yang memang you tengok spend semua yang sangat handal dah, lebih pandai daripada kita. Jadi jikalau kita masih nak berjuang, anda kena upskilling dan juga we have to pick up with and be better. Correct, betul. So
Dr. Su kata tadi, you start dengan you pun ada saving, but tadi yang earlier you said Yes. you ada saving 50%, you put aside and whatnot. And then now when your persediaan nak pergi ke overseas, you tambahkan lagi insurance dan sebagainya. Tambah, saya Insurance di tambah. Malaysia ada insurance untuk parents pun dah siap Insurance kat sedia. Spain pun ada. Insurance dekat Spain pun ada. Everything ada. Kita harap pendengar-pendengar kita tengok betapa pentingnya Dr. Su menekankan tentang insurance. So kita dengan insurance ialah kita tahu role of this insurance kan. Banyak boleh membantu kita di kadang-kadang kita memerlukan. So cantik sekali Dr. Su susun tadi daripada emergency kepada insurance. How about ada investment ke kalau macam katakanlah nasihat untuk investment. Selepas saving dari insurance everything, ada duit lebih sikit lah untuk investment. Boleh ke tak boleh agak-agak? Boleh. Ada yang boleh beli property juga boleh. Ada yang pergi invest. Dan ada bagi kita lah, kita akan invest dalam segi kita cakap artistik. Sebab kita dapat royalty daripada music. Betul. Sebenarnya. Jadi sekarang pun sebenarnya digital sales sangat tinggi semua. Dan saya tahu bahawa banyak orang yang mungkin berbakat dan sekarang juga anda boleh register online ke, boleh buat your own production online semua. Jadi semua ini sebenarnya jikalau, this is from the artistic side, tapi juga saya akan invest dalam, like as mentioned, like my education and stuff. Itu yang paling penting untuk saya sekarang. Jadi banyak orang yang I think kawan saya pun tahun ini semua kawan saya pergi dapatkan master dan PhD yang baru. So saya nampak banyak orang yang sebenarnya also invest in education yang sangat penting. Sekarang kita cakap, well, CJ bukan apa-apa, tapi jikalau pergi ke luar negara pun ataupun tempat-tempat mana, your skill, updating skill itu sangat penting. Yes. So itu tadi perkongsian Dr. Su tentang orang kata apa? Di segmen yang ketiga, how you relate dengan kempen ni. You can ada savings, you can ada insurance, then dah ada the emergency funds, everything semua, barulah kita move kepada investment, kan? Yes. Okay, baik. So sekarang ni, by looking at the time, we are supposed to move to the next segment. Dalam segmen ni sebenarnya tadi kita dah mention di awal webinar tadi, I kata pendengar kita boleh menghantarkan soalan kepada Dr. Su dan kita akan memilih lebih kurang 4 ke 5. So Dr. Su jawablah dengan keep it simple and sweet, padu dan padat. Saya mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan ada pada tangan saya sekarang ni. The first question to you is, how can we ensure that we have enough money for emergency purposes? Ini soalan daripada Mr. Chong ni. How we want to ensure that we have enough money for emergency purposes? Macam mana you plan? Okay, bagi saya, I think yang paling penting, I am a very conventional person. Ada pun saya akan letak I will plan a few stages lah. Fixed Ds, I will definitely put in there a bit dulu. Sebab if anything happen, I boleh ambil keluar daripada fixed D. Dan juga benda-benda cakap kecil besar bergantung kepada anda sendiri dan lifestyle pun kena jaga. Jangan hanya sentiasa, walaupun saya selebriti semua, saya tak suka boros. Saya tak suka suruh fans saya beli benda saya kadang-kadang. Saya cakap, you support me dan benda-benda asalkan anda invest in yourself. Dan benda-benda pun saya sentiasa cakap, kadang-kadang bukan berapa banyak anda ada. Berapa besar kita cakap, how big it's your appetite. So banyak orang sebenarnya you don't need that much. Kita cakap minimalism dulu. Jadi saya sentiasa akan kurangkan kos-kos untuk pembelajaran yang tersendiri. Dan jikalau I can survive untuk benda-benda yang just basic stuff, then I can survive the next wave. Sebab sekarang I know banyak orang yang susah dan saya pun sekarang adjusting banyak benda dan asalkan kita turun padang pasti kita nampak benda dan asalkan the saving fund can last you for 6 months to 1 year ataupun sekurang-kurangnya 3 bulan untuk anda adjust pun ataupun boleh dapatkan kerja ataupun gig job. Kita cakap ada banyak orang yang tanya gig job semua, pergi cuba saja sebab kat luar negara saya nak berkongsi juga. Cikgu saya nampak juga semua orang ada 3 hingga 4 pekerjaan. So Isnin sampai Jumaat mereka mengajar. Lepas itu Sabtu Ahad semua dia terbang balik untuk industri.
Dan during summer dia touring dan pergi buat job yang gig. So saya nampak banyak orang yang walaupun dia pelajaran tinggi dia pun turun padang still. Sebab kat luar negara memang semua asalkan you pergi buat dan you plan your own timing. Ya. So ini memang reality sekarang ya. Reality. Inilah keadaan, especially during this pandemic kan. Yes. Okay. Now that's one question from the floor tadi. Let's move on to the second question. This question comes from Mr. Cheong juga. Dr. Su, would you consider a person's success is attributed to luck as well in addition to hard work? No. Okay. Which one comes first? I want to tell you that, luck is the most laziest term ever human created. Okay. Sebab I always say that even we got the luck, but we don't go and skill our talent, dunia dah berubah. Dan benda-benda sangat cepat dah. Dan benda-benda jikalau kita tak berusaha, kita ada talent pun macam berlian daripada tanah, semua itu batu saja. Jikalau anda tak asah dia, you never put your hard work, it won't become a diamond. Dan jikalau diamond itu ada pun, don't take it for granted. You have to keep on going. Dan benda-benda saya sentiasa cakap, jikalau anda tak berusaha semua, pasti. Saya cakap, for me, I'm not born gifted. I tak ada nasib macam orang lain. Saya tak ada pun, dilahirkan cerdik. Saya kena berusaha sampai hari ini. Dan itulah yang saya cakap, bila saya berusaha, saya belajar, I will be ahead of people because I go and see myself. Saya pun tak suka hanya dengar apa yang orang kata. Saya sentiasa suka bahawa setiap orang pasti ada impian masing-masing. But apa planning anda? Kita pasti kena kerja, kita pasti kena ada saving. Tapi what's your dream journey? Saya sentiasa cakap. What are you fighting for? Like for me, it's always for my art career. I'm very sure that it's for my music career. And sometimes even my cikgu akan tanya. A lot of someone's asking like, how can you do it when you have limited time? Honestly, you have to be strategic dan don't jump too far. I'm just a lot of things surrounding the art industry. So I know that this is manageable for me. Jikalau suruh saya pergi suddenly go and draw product semua, I think it's hard for me to manage. So I have to know that I represent what field. Dan kita ada sports field ke, industry yang berlainan. So where are you coming from and what's your main dish? My main dish might be art and my side dish might be something else. Your main dish might be insurance or side dish. So setiap orang ada kombinasi yang berlainan. So you can't judge the person just as a full-time work. That's an old model dah. Kita nampak pun CV kat LinkedIn, like benda-benda yang berlainan. Kita kena tally dengan benda-benda yang berlainan. Kita tak boleh hanya nampak satu saja. Kat luar negara saya dah tak tengok kan. Generasi sekarang kat luar negara banyak dah double master. Kenapa? Sebab it's hard for them to find job. So they have to go two things together. Tapi something link. You have to find a linkage. You cannot jump from one mountain to another mountain, without the training akan runtuh. Yes, betul. Okay. Now let's move on the next question. Menarik juga soalan ni, Dr. So. Dia kata konsep buy now pay later. Buy now pay later konsep ni semakin mendapat sambutan. Dan apakah pandangan Dr. Su berkenaan konsep ini? Adakah konsep ini akan melalaikan kita dalam perusahaan kewangan? Buy now pay later. Okay, kadang-kala bergantung dengan your budget, your own strategy juga. Ada orang yang mungkin dia dia hanya nak skim ini untuk prolong the payment term. Tapi jikalau anda tak boleh tak larat untuk bayar balik, jangan pergi. Sebab kadang-kala we must know our limitasi juga. So ada of course that's good and bad for this scheme, as long as you can afford dan asalkan itu tak membebankan. Dan jikalau you want to take the challenge, ask yourself, kenapa? You have to ask yourself until the end sampai, okay, I get the green light, tapi also pergi face by face. Jangan hanya, sebab benda-benda kita tahu bahawa setiap tahun ada benda yang baru keluar. Jadi adakah anda betul-betul perlukan benda itu? Betul. Yeah. So, okay, that's a question number 3 from kita punya penonton. Kita pergi ke soalan nombor 4, boleh Dr. Su ya? Boleh. Soalan ni datang daripada Jin Yang Chong. Dia kata pandemic has hit hard in Malaysia. Everything went online nowadays. How Dr. Su manage your daily routine or overcome the difficulties caused by pandemic?
Okay. I think before pandemic, I experienced my own COVID even before you all. So masa itu pun industri kita sebenarnya sebelum COVID pun sebenarnya kita cakap we already hit already sebab kita bukan necessities. Jadi COVID ini sebenarnya it push us to a digital skill. Di mana I am pivoting as well all my job online dan I can work from anywhere I want. So there are digital nomads starting in a lot of industry. So even my friend, they a lot of them take pay cut to work from home, but also they have a freedom to work on other things as well. So I nak cakap, it's good and bad, of course, but it would take some time for us to pivot to online. Sebab bila online semua ini ada, you will know that this is borderless. Of course, for me to build the online platform and all those things, I spent 10 years to build my fan base. And it was my first PhD. Saya masih lagi ingat my first PhD about digital branding marketing. So masa itu semua orang ketawa saya. Dia cakap, online won't be the face. I was laughing at myself. Sebab I was based in Taiwan. Taiwan already 5 to 10 years ahead of us. So masa itu, our digital sales, the song per hit that time, tak ada CD dah. So I already studied the model and I saw how they earn it. So sekarang hanya is just for us to shift online. But please remain your stuff offline juga. Sebab the main strategy sekarang it's both way. Sebab point of sales or whatever, bila anda nampak kat mana-mana ada, it's still a thing for you to monetize. So I always say that I know that it's going to be painful now, but we have to shift online and offline and kedua-dua ada. Lepas pandemic, I can guarantee you that I'm seeing at Europe also semua dah recover and we will have extra things. No jokes. Exactly, so we have to stand by for that. So sabar sekejap lagi. Sabar semua dulu. Yes, that's a good answer from you. And the last question that we have here is from Bun Sing. Dia kata, "Hi Dr. Su, bagaimana cara terbaik untuk membujuk orang yang kurang berminat menguruskan kewangan mereka supaya menguruskan kewangan dengan baik?" Apa cara dia Dr. Su nak pujuk dia orang? Apa cara dia kan? Cakap dengan dia, saya seorang artis pun saya naik turun dah sampai hari ini. Roller coaster ya. Roller coaster kan tak kira anda betapa cerdik, tak kira anda betapa kaya. Pandemik ini kita dah nampak. Betul, it's going to swipe zero. Dan saya pernah juga cakap bahawa semua saving ini bukan apa-apa. It's just macam kita cakap ada satu bantai kat lantai agar anda tak cedera parah. Ataupun jikalau cedera parah, anda masih lagi boleh bangkit dengan saving tersebut. Dan semua ini saya sentiasa cakap. Dulu pun, bila saya, waktu saya kecil, saya tak, kadang-kadang pun macam saya ingat, semua ini remeh-temeh saja. Tapi bila benda berlaku, tengok COVID ini semua, jadi silalah ingatkan mereka. Anda pun nak sayangkan semua mereka. Jadi semua ini anda kena, I can tell you that saving is macam zaman-zaman daripada dulu sampai sekarang, that's the base you must have. Okay? Yes. Macam kita buat music pun, tak ada base, tak boleh. Betul. Boleh. Itu dia pesanan yang begitu benar daripada Dr. Su. Saving is very important. And please tell my story of €1, honestly. Yes, saya akan ingat tu RM4.90 Malaysia. Baiklah Dr. Su, kita dah menjawab semua soalan. Tanya juga kepada yang menghantarkan soalan kepada Dr. Su. Thank you Dr. Su menjawab ke 5 soalan begitu padat tadi. Dan sekarang kita ke segmen di mana I think we are moving to the end of the session. So sekarang ni Dr. Su, saya nak buat satu pengumuman tentang poll. Tapi sementara tu, saya nak biar Dr. Su membuat pilihan gambar pemenang yang pengumuman Dr. Su buat di awal webinar tadi. So Dr. Su boleh scroll pemenang untuk memilih pemenang apa yang bergambar dan hashtag tadi tu. Silakan. Okay. Dan sementara tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nampak dekat sini ada satu box dekat you punya screen. You can jawab soalan ni. You can pilih ya ataupun tidak. It's a very simple question, only one question. I can see that all the questions keep on coming in. Sementara kita menunggu Dr. Su memilih pemenang kepada Xiaomi bernilai RM150 tadi. Dan okay. Alright. Dan Dr. Su, kalau Dr. Su sudah ada pemenang di tangan, boleh beritahu pada kami ya. Dan ini ada soalan tadi, webinar ini memberi kesedaran kepada saya untuk lebih berhemah tentang kewangan.
Wah, 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 wah. Saya nampak ramai yang setuju. Mhm. Ya. Okey, Dr. So, sudah Saya dapat ke? masih Masih lagi lagi. mencari. Saya masih lagi Silakan. mencari. Kepada Baik. semua yang belum lagi hashtag, sila hashtag dan screenshot juga. Sebab sekarang saya masih lagi tunggu dan juga pilih yang terbaik. Ada dah. Sekarang baru masuk. Okey. Lagi. Jauh ni. Kita kena Dia jauh nak ni. hantar ke Spain ni, nak hantar Espanya, jauh. Ya. Okey. Kita countdown sekejap lah. Sekarang baru Boleh. masuk. Boleh. Kita tunggu. Ya. Kita ada masa lagi. Saya Ada rasa masa lagi peminat-peminat kan? pun nak tahu juga kan siapa yang Ya. bertuah malam ini menjadi pilihan Dr. So untuk memilih gambar Ya. tersebut. Dan hashtag di Instagram ya, jangan hashtag di Facebook ya, jangan salah ya. Ya, Instagram ya. Instagram ya, sebab banyak orang yang mungkin hashtag di Facebook. Facebook. Kita ikut peraturan untuk kontes ini ya. Ya, nampak dah. Wah, kreatif ah. Very creative, honestly. Kreatif ah. Creative, very creative. Boleh kita it's still coming in. So Okay, so I think you can make a decision right now if okay you lah. have. Okay, I have one. Okay, the most creative one, Muhammad Syasharuddin. Tengok. Muhammad. Oh, okay. Kreatif. Muhammad. Kreatif He ya. spent, yes. Okay. Tahniah kepada pemenang. Tahniah kepada Muhammad Syaharuddin. Yeah. Anda telah memenangi Dr. Su belanja malam ini. Anda yang pemenang. Yeah. Okay. Baiklah, kita by looking at the time, kita sebenarnya Dr. Su ya. Saya ingat begitu pantaslah masa berjalan dulu bercerita saya pun seronok mendengar, tapi saya have to move on dengan kita punya webinar malam ini. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya berasa sangat-sangat bertuah lah dapat bersama Dr. Su Vinci pada malam ini yang dipancarkan khas live dari Spain. Dan saya juga percaya yang audiens kita semua sangat-sangat menghargai dengan apa yang orang kata begitu banyak perkongsian yang bagus dengan input-input yang cemerlang daripada seorang selebriti yang bagi saya mempunyai orang kata ada pendirian, ada penelitian dan orang kata you also agile dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Selain itu, Dr. Su pun membuka perspektif baru tentang menghadapi cabaran dari segi pendidikan tadi kan dan juga keuangan. Yes, betul. So in a nutshell, Dr. Su have shared inspiring stories of her personal experience struggling to survive on her own 2 feet and the journey she went through to get to where she is today. Baiklah Dr. Su, saya rasa masa sangat-sangat mencemburui kita sebelum kita singkat saja. Sekejap sangat kan. Itulah, hopefully next time saya ada banyak yang nak tanya sebab I was made to understand you kecil-kecil, you kata you gemuk. Dulu saya gemuk juga. Maybe I nak tanya you pula macam mana you jaga daripada jadi slim kan. Banyak tips. So okeylah Dr. Su, kita memang dari penghujung rancangan. So sebelum saya tutup, saya rasa it's fair lah kalau saya beri peluang terakhir kepada Dr. Su untuk memberikan pesanan terakhir pada malam ini dan memberikan sepatah dua kata. Silakan. Ya. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PIDM juga atas jemputan ini khasnya daripada Sepanyol bersama anda. Dan sebenarnya banyak orang nak join my webinar for long already dan malam ini pun I think tepat dengan tema ini dan saya faham bahawa sekarang memang zaman yang susah. Kita kena harungi bersama-sama. So everyone is in this together. Tak ada siapa yang terselamat daripada ini, tapi semua ini pun kita nampak daripada posisi yang positif. Saya berharap bahawa anda semua pun dapat buatkan planning untuk future agar satu kali lagi kita jikalau ditimpa apa-apa masalah, kita dah ada payung kewangan, kita cakap macam payung untuk hujan atau ribut yang akan datang. Jadi saya berharap dan saya berdoa kepada anda semua agar anda akan berjaya dan kekalahan itu bukan segala-galanya. Saya sentiasa cakap kebangkitan itu adalah yang paling penting. Kekalahan itu pasti ada, menang kalah pasti ada dan jangan pergi bandingkan anda diri dengan orang lain. Asalkan anda tujukan impian anda dan juga fokus. Jangan anda
kita cakap banding-banding sampai anda sesak diri. Dan semua ini anda kena tahu bahawa banyak benda-benda pun kita kena sediakan dulu. Dan apa-apa basic semua kita kena ada semua supaya perjalanan anda, saya nak nampak anda lebih berjaya daripada saya. Kita seorang daripada kita kongsi semua ini, saya berharap satu hari saya boleh dengar cerita anda semua. Itu yang akan, saya sentiasa cakap itu yang macam fungsi sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru ataupun seorang selebriti. Jadi saya berharap dan berdoa kepada semua, stay safe, keep striving for your journey, dan we have to help each other. Saya sentiasa cakap. Kita saling berkongsi. There's nothing to be ashamed. Betul. Nothing to be ashamed. Itu dia. Nothing to be ashamed. Yeah. Pesanan terakhir Dr. Su pada malam ini begitu padat sekali dan begitu banyak sekali pesanan dan peringatan diberikan kepada kita. Baiklah, thank you so much Dr. Su kerana bersama kita pada malam ini. Baik tuan-tuan, untuk seterusnya kempen sedia payung kewangan PIDM ni, saya nak umumkan ada 2 lagi sesi webinar kita akan datang pada September dan Oktober bersama tetamu jemputan yang lain. Kalau nak tahu siapa mereka, ikuti Facebook PIDM. Dan penonton boleh daftar untuk sertainya serta semak kempen melalui microsite SPK PIDM kerana pelbagai maklumat kewangan disediakan. Selain anda semua boleh mencuba menggunakan kalkulator bajet dan menyemak skor kredit anda secara percuma. Dan satu lagi pengumuman yang saya nak buat, kami juga ingin mengumumkan esok 31 Ogos PIDM akan mengadakan kuis trivia Merdeka pada jam 8 malam menerusi FB PIDM secara live. Dan tuan-tuan jangan lepaskan peluang ini sebab anda mungkin berpeluang untuk memenangi voucher Lazada yang bernilai RM100. Dan akhir sekali sebelum kita berakhir, kami bawakan soal selidik ringkas berkaitan kewangan untuk anda. Anda boleh ambil bahagian dengan hanya klik pada link yang diberikan melalui ruangan chat atau scan QR code yang tertera di skrin anda. Okay. So 5 yang terawal mengambil bahagian ini berpeluang untuk mendapatkan ganjaran daripada kami. Dan kepada pemenang-pemenang yang bertuah hari ini, anda akan dihubungi oleh pihak penganjur untuk pemberian hadiah. Oleh itu, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Dr. Su. Thank you so much Dr. Su for your time. Thank you so much to the audience juga yang dikasihi sekalian kerana berada bersama-sama kita support kita punya webinar pada malam ini. And pesanan terakhir saya, please ingatkan kepada diri saya dan juga penonton sekalian, jaga kesihatan, jaga SOP dalam suasana COVID ini dan sama-samalah kita berdoa agar Malaysia dan dunia dapat keluar dari cengkaman yang membimbangkan. InsyaAllah kita akan menang. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat Hari Merdeka. Salam Merdeka. Bye. Bye-bye.